Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aziati Dan saya Dr. Loh Keng Un, dan kami adalah saintis daripada Institut Genom Malaysia. Pusat Penyelidikan di bawah NIBM, National Institute of Biotechnology Malaysia, agensi di bawah Kementerian Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Ya. Betul, hari ni minggu ni adalah Minggu Sains Negara, MSN. Jadi MSN ni disambut setiap minggu pertama April, dan kita mula menyambutnya sejak tahun 2018. Jadi tahun ni adalah tahun keempat kita sambut MSN lah ni. Okay. Jadi bersempena dengan Minggu Sains Negara ni, kita berdua telah ditugaskan untuk berbincang lah berkenaan dengan bioteknologi dan aplikasinya dalam kehidupan seharian. Jadi doktor mula dulu. Okey. Okey, apa itu bioteknologi? Dan kita bagi contoh doktor. Apa contoh bioteknologi mudah dalam kehidupan seharian sekarang? Okey. Bioteknologi ialah pembangunan aplikasi berdasarkan biologi. So secara ringkasnya, bioteknologi boleh dikategorikan kepada 3 kumpulan utama. Yang pertama ialah perubatan. So ini melibatkan pembangunan baka ataupun tumbuh-tumbuhan herba tempatan dengan menggunakan bioteknologi, seperti contohnya tissue culture bagi tumbuhan seperti tonggak ali dan kaji Fatimah. Maksud doktor, sekarang ni kita sudah boleh mula menggunakan herba tempatan dengan dos yang selamat dan bersesuaian? Ya, betul. Malahan produk-produk seperti itu telah dipasarkan ke luar negara. Okay. Dan sektor kedua termasuk sektor pembuatan, dan ini melibatkan penggunaan mikrob dan enzim dalam pembuatan makanan, pakaian dan bahan-bahan kimia. So sebagai contohnya, enzim digunakan sebagai pemangkin untuk mempercepatkan proses pembuatan. Kira ni kalau pemangkin ni, kalau macam contohnya dalam sabun basuh, kan ada dengan kuasa koenzim tu pun adalah contoh bioteknologi juga. Betul. So sebagai contohnya, kalau perasan kan dalam sebuah sabun pencuci pakaian, you akan nampak ada binti-binti biru. So itu sebenarnya ialah kumpulan enzim yang tugasnya untuk menghapuskan kotoran daripada baju ataupun pada pakaian. Cakap pasal pembuatan. Saya suka pembuatan makanan. Contohnya pembuatan makanan ni, biasanya kita tak jauh kan dari proses, kalau kita kat dapur tu, dengan proses fermentation lah, penapaian. Contohnya macam tempe, donat, apa lagi? Tapai. Betul. Okey. Dan doktor suka cheese. Betul. Juga cheese. Tu dia perbuatan makanan lah. Selain daripada itu, macam doktor cakap tadi lah, bioteknologi dalam bidang pertanian. Sekali lagi, orang Malaysia memang suka makan, termasuk saya. Apatah lagi kalau dengan durian. Dengan durian ni contohnya kita ada di 24, di Musangking. Musangking, udang merah. Kan doktor suka udang merah. Jadi udang merah ni semua, ini semua adalah hasil bioteknologi juga lah kan, dalam pertanian. Maksudnya kita ada baka-baka baru yang lebih sedap, yang lebih digemari ramai lah. Okey, Aziz. Ya. Sekarang giliran saya untuk bertanya. Kita lahir pada zaman yang sama. Okey. Zaman kita tak adalah handphone yang canggih-canggih, laptop yang kan, AI lah, itulah. Sekarang perkembangan teknologi sangat maju, sangat cepat. So macam mana dengan perkembangan bioteknologi sekarang? Saya rasa dia seiring kan. Maksudnya sama je. Teknologi tu, bioteknologi juga dia berkembang dengan lebih maju dan laju. Maksudnya dia ada banyak contoh lah. Saya rasa yang saya boleh fikirkan sekarang adalah sensor ataupun detection punya teknologi kan. Contohnya yang semua, saya rasa kebanyakan wanita pernah guna. Macam contohnya dulu 1960-an, bila seseorang tu mengandung, nak tahu dia positif ke tak mengandung, dia akan kena pergi klinik, collect urine, hantar ke makmal, tunggu, dan kemudian baru tahu jawapan. Tapi sekarang pergi je dekat farmasi, you boleh beli lebih daripada satu pun. Maksudnya pergi je kat farmasi, kita dipkan dengan urine, terus tahu mengandung ataupun tak waktu tu. Dan tambahan lagi sekarang ni dah tahu dah, okey dah mengandung berapa lama, 2, 3, 4, 5 minggu kan. Itu menarik kan. Dan sekarang ni tentang
isu sekarang pandemik COVID, kita dah ada dengan cepatnya antigen dengan antibody punya detection kits cepat je keluar, which saya rasa memanglah zaman memang dah abad ke-21 lah ni, memang semuanya laju. Selain daripada itu, green technology, Dr. Lau. So green technology ni sebab kita dah abad ni kita dah ada banyak dah sisa, apa saja jenis sisa kan. Jadi dah masanya kita gunakan bioteknologi ni untuk mengubah sisa kepada sesuatu sumber yang lebih baru lah. Maksudnya biasalah kalau dalam bioteknologi kita akan gunakan bakteria lah. Contohnya mengubah segala jenis sisa-sisa ni menggunakan bakteria, kita boleh hasilkan hidrogen, kita boleh hasilkan organic acid, kita boleh hasilkan biofuel, biodiesel. So menjadikan sumber baru lah untuk kita gunakan semula kan. Lagi satu, saya sangat sukakan CRISPR. Satu teknologi yang baru ni saya rasa, tapi bukanlah saya orang yang berhak bercerita tentangnya. Saya rasa Dr. Lau lebih tahu. Boleh tak Dr. share kan pada orang ramai apa teknologi CRISPR ni? Okay, so CRISPR adalah sejenis protein yang asalnya dijumpai dalam sesetengah bakteria sebagai senjata untuk melawan virus ataupun bacteriophage. So saintis menjumpai protein tu dan telah ubah suai protein tu supaya dijadikan alat untuk melakukan modifikasi pada genom, pada DNA. Maksudnya DNA dalam badan manusia boleh diubah suai? Ya, betul. Okay. So sebagai contohnya, antara kes yang paling berjaya ialah pesakit HIV menerima rawatan CRISPR dan telah sembuh daripada eksperimen tersebut. Baik-baik. Saya sangat menarik dan saya harapkan Malaysia juga dapat mengambil take part lah untuk menggunakan teknologi CRISPR ni dalam improving our life lah kan. Baik. Okey Dr. Lau, saya nak ambil kesempatan dalam keadaan semua orang dah tahu pasal berkenaan dengan DNA, RNA. Malah semua orang dah maklum kan bahawa mRNA ni boleh digunakan dalam penghasilan vaksin. Dan di sini saya minta Dr. Lau lah cerita bagaimana DNA dan RNA ni berfungsi dan macam mana kita boleh take advantage lah daripada the nature of DNA dan RNA ni, dan bagaimana kita boleh gunakannya untuk improve kita punya kehidupan. Okay. Ya, so vaksin merupakan salah satu produk bioteknologi yang pada pendapat saya paling dinanti-nantikan oleh semua lapisan masyarakat. So dengan ini saya juga ingin mengambil peluang untuk menyeru kepada rakyat Malaysia supaya mendaftar dan menerima suntikan vaksin COVID-19. Ya, saya sudah. So balik kepada cerita DNA. So DNA merupakan bahan asas genetik dalam semua organisme dan hidupan. Dalam manusia, kami mempunyai 23 kromosom dengan 3 bilion pasang DNA. Banyak. So kandungan DNA tersebut merekodkan ciri-ciri fizikal termasuk ketinggian, warna kulit dan lain-lain lagi. So maklumat DNA terkandung dalam bentuk jin dan akan diterjemahkan kepada bentuk mRNA dan seterusnya protein. Maksudnya DNA ni adalah macam mana resepi kepada penghasilan apa saja jenis fizikal kita lah. Maksudnya betul. Warna mata, bentuk rambut, warna kulit macam tu lah. So DNA ada resepi, tapi mRNA dan protein ialah tenaga pekerja untuk melaksanakan resepi tersebut. Untuk menghasilkan protein yang kita nak. So protein terutama enzim untuk melakukan proses-proses biokimia dalam sel supaya kami boleh melakukan aktiviti harian. So salah satu contoh yang rasa paling ketara ialah vaksin Pfizer yang merupakan vaksin mRNA. So pada manusia, apabila kami menerima suntikan vaksin tersebut, badan manusia akan menghasilkan protein. Maksudnya daripada mRNA tu? Betul. mRNA tu dia akan masuk dalam badan manusia, jadi kita punya pekerja dalam badan kita ni mula menghasilkan protein virus tu. Tanpa virus, tanpa perlu virus masuk dalam badan kita. Okey. So protein virus tersebut adalah tidak berbahaya kepada manusia, tetapi ia mampu untuk mengaktifkan imun sistem badan kita. So dengan itu kami dapat menghasilkan antibody untuk melawan virus pada hari kemudian. Okay.
Aziz, Ya. sempena sambutan Minggu Sains Negara 2021. Apakah pesanan anda kepada orang ramai? Okey. Dia bukan pesanan lah. Saya nak cakap perkongsian terakhir kita untuk sesi perbincangan kali ni lah. Saya nak stresskan bahawa bioteknologi ni sememangnya membantu kita dalam meningkatkan mutu kehidupan. Kan? Salah saya ada satu lagi contoh iaitu insulin. Insulin ni adalah sejenis protein yang diberikan kepada pesakit diabetes atau pesakit kecil manis untuk membantu mengawal paras gula. Jadi dulu asal usulnya sumber insulin adalah daripada haiwan iaitu lembu dan babi, tapi dengan teknologi rekombinan iaitu salah satu contoh teknologi, kita boleh hasilkan insulin dalam masa yang lebih cepat, lebih banyak dan lebih murah dan bersih. Dan daripada segi Muslim pula kita boleh dapatkan alternatif yang halal lah dan bersih, dan itu saya rasa dengan ini sudahlah kita conclude lah, kita habiskanlah perbincangan kita di sini, dan saya harapkan jika anda ingin berbicara lebih lagi kan tentang bioteknologi, anda boleh capai kami di laman web NIBM, nibm.my dan mosti.gov.my. Saya rasa itu sajalah perbincangan kita hari ini. Stay safe, jaga SOP. Bye-bye.